Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Hari ini 20 April 2020. So, kita bersiaran lagi malam ni. Seperti biasa, seperti mana malam-malam sebelum ini, insyaAllah kita akan berkongsi tentang beberapa isu kewangan yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Cuma saya ada sedikit berita yang kurang menyenangkan, berita yang kita tak sangkalah. Okey. Sepatutnya tajuk perkongsian kita malam ni adalah bijak cukai ataupun 101 cara bagaimana untuk menjimatkan cukai individu atau cukai penjagaan. Okey. Tapi itulah, kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. So, sebelum kita teruskan, tolong bagi thumbs up dekat saya kalau dapat dengar suara dan video dengan jelas. Okey, tolong bagi thumbs up kalau dapat video, dapat suara dengan jelas. Okey, dan pada waktu yang sama, biasalah seperti juga malam-malam sebelum ni, tolong tag, tolong share video Facebook Live ni dengan kawan-kawan, dengan orang ramai, okey, supaya kita dapat berkongsi maklumat tentang kewangan ni dengan lebih meluas, okey. So, saya tak ada minta bayaran atau apa, saya cuma minta video ni dikongsikan dengan lebih ramai orang, okey. Lebih ramai orang tahu, lebih sejahtera rakyat Malaysia, lebih bagus untuk negara kita, dan kita sebagai individu juga akan dapat tempiasnya, okey. So, tolong bagi thumbs up, okey. Thumbs up cun. Boleh dengar suara saya, tengok video semua cantik? Jelas, okey, terbaik. Alright, Alhamdulillah. Okay, so macam yang baru saya nak sebutkan tadi, sepatutnya malam ni tajuk perkongsian kita adalah bijak cukai atau satu-satu cara bagaimana untuk menjimatkan cukai individu atau penjagaan. Tapi malangnya tetamu undangan saya sepatutnya hadir bersama saya malam ni ditimpa musibah. Okay, jadi terpaksalah ditunda. Okay, jadi beliau tak dapat menghadiri sesi kita pada malam ini. Beliau mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah saya tengah reschedulekan waktu lain yang lebih sesuai untuk bersama dengan beliau dan berkongsi tentang bagaimana untuk kita menjimatkan cukai pendapatan atau cukai perniagaan kita, kan. InsyaAllah saya akan cuba bawa beliau balik semula dalam waktu dekat. Tapi lah, macam saya kata tadi, kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. So, saya harap beliau dan keluarga beliau berada dalam keadaan sihat walafiat, baik segalanya. So, ada isu keluarga yang tak dapat nak dielakkan, jadi beliau tak dapat nak bersama dengan kita pada malam ni lah. Beliau mohon maaf sangat-sangat. Okey, kalau tidak kita dah boleh bincangkan tentang tajuk yang sepatutnya kita bicarakan malam ni, iaitu satu-satu cara bagaimana untuk menjimatkan cukai individu dan juga penjagaan. Okey, itu tajuk asal dia lah. Tapi disebabkan oleh perkara yang tak dapat dielakkan ni, okey, saya mohon maaf pada yang menonton ataupun yang mengikuti siaran malam ni, dan juga beliau sendiri juga mohon maaf kerana tak dapat hadir bersama kita pada malam ni. So, oleh sebab ni agak last minute, saya pun tak ada material yang nak kongsikan kepada anda. Okay, sebab yelah, saya dah prepare untuk tajuk pada malam ni. Tapi tak apalah, kita reschedule, kita tunda semula untuk tarikh yang akan datang. Jadi malam ni kita tukar kepada soal jawab kewangan. Okay, tajuk yang dekat dengan saya lah, kan. Tak boleh buat cukai, tak apa. Cukai kita buat tarikh lahir bila tuan punya diri dah okey, dah dapat atasi masalah dia dengan keluarga dia. InsyaAllah dia akan bersama dengan kita lah pada tarikh yang lain. Okay, so tajuk satu-satu cara bagaimana untuk menjimat cukai peribadi dan penjagaan ni kita tunda pada tarikh lain yang akan saya umumkan kelak. InsyaAllah, tak apa, tak lagi punya.
Beliau pun minta maaf sangat-sangat, benda tak pandai elak, kita pilih tarikh lain. Okay? Tapi untuk malam ni kita borak pasal kewangan lah kan. Tajuk saya lah kan, buat macam mana kan. Tajuk yang sepatutnya bincang tak dapat, kita bincang pasal tajuk soal jawab kewangan je lah. Jadi kita terus je lah pergi kepada soal jawab kewangan. Senang cerita betul tak? So bagi mereka yang ada soalan tentang kewangan, terus tulis dekat ruangan komen soalan anda. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okay. Sebentar lagi. Okay. Sementara tu macam saya kata tadi, tolong tag, tolong share. Okay. Tolong like, tolong tag, tolong share video kita pada malam ni supaya lebih ramai yang tahu. Okay. Supaya sama-sama kita semua dapat manfaat daripada perkongsian ini. Bantu orang lain, kita juga dapat sepis pahala dia, betul tak kan? So tolong saya untuk tolong orang lain. Okay, so tolong sebar-sebaran, tolong tag, tolong share, tolong like video ni. Dan bagi mereka yang ada soalan kewangan, tolong tuliskan di ruangan komen. Sebentar nanti saya nak jawab soalan ni. Okay, saya akan jawab soalan perihal tentang kewangan anda. Okay, so tajuk asal tentang cukai tu terpaksa saya tundakan pada tarikh lain kerana tetamu jemputan saya ada masalah yang tak dapat dielakkan bersama keluarga beliau. Okey, beliau mohon maaf sangat-sangat. Saya rasa tak apa. Okey, kita teruskan jugalah. Okey, sebab tiap malam pun memang saya dah schedule. InsyaAllah, okey, tak dapat tajuk tu, kita teruskan dengan tajuk lain. Alright. So, kita mula dengan soal jawab kewangan. Tengok apa soalan yang bakal ditanya pada malam ni. So, at least malam ni anda ada lebih kurang sejam bersama dengan saya kan. Cerita pasal soal jawab je. Okay. Sekejap. Mana soalan ni? Tak keluar. Saya kena pilih. Okay, Cik Ridwan Rahim bertanya, simpan kat SB atau SB loan mana lagi okey? So, okey tak okey bergantung kepada matlamat anda. Saya melihat ASB ni, tak kira lah ASB biasa ke, ASB loan ke, hanya tempat simpan wang sementara sahaja. Bukan untuk sesuatu yang berjangka panjang. Okay, sebab apa? Sebab ASB ke, ASB loan ke, dia tetap wang kertas. Wang kertas atau wang fiat ni akan dimamah oleh inflasi. Okay? Kadar inflasi Malaysia agak tinggi. Kita boleh tengok barangan di sekeliling kita lah kan. 2-3 tahun lepas kita beli barang tu berapa duit, berapa harga. Sekarang hari ni kita tengok barang sama, berapa yang kita kena keluarkan duit. Harga dia sama, maintain ke ataupun dah berubah. Kan, begitu cepat perubahan tersebut. Kita boleh buat kiraan berapa kadar inflasi, berapa kadar kenaikan inflasi. Duit yang kita dapat dalam ASB ataupun dividen kita terima daripada ASB, sama ada ASB biasa atau ASB loan, tak boleh catch up dengan kadar inflasi yang sedia ada. Sebab itu realiti dia. Jadi bagi saya, kalau nak duit tu selamat, simpan sekejap untuk matlamat tertentu, tak ada masalah. Simpan sekejap sebab nak beli kasut ke, kan, daripada duit tu hilang. Simpan sekejap sebab kita nak belanja orang tua ke, kan. Kita simpan sekejap sebab nak bayar rotek kereta ke. So bagi saya, ini hanya simpanan sementara untuk matlamat tertentu. Mungkin kita dapat simpan duit tu 10 bulan, nak buat deposit beli rumah, kan. Atau kita simpan duit tu selama setahun untuk perkara yang kita nak capai lah dengan kata lain. Kalau nak kata simpan duit tu sampai berpuluh-puluh tahun, formula tu dah tak boleh pakai. Sebab situasi kita dah berubah, tak sama macam dulu. Okay? So bagus tak bagus, tengok matlamat, kira balik mana satu yang dapat capai matlamat kita. Okay. Soalan daripada Tuan Wajar. Ya saya Tuan, saya jenis suka buat hutang. Saya pernah buat personal loan rate 4% sebanyak RM80,000. Duit tu semua saya labur dalam kongsi FEDA yang return 10% setahun. Cuma last year je dibayar 7%. Hutang personal tu saya bayar dengan duit gaji lah secara potongan bulanan. Lebih kurang RM1,000. Kalau saya tak buat gitu, RM1,000 tu entah ke mana. Tak, at least sekarang ni ada kat RM10,000 hasil bayar bulanan 1K tu. So apa soalan dia? So ini lebih kurang pada statement.
kan? Adakah cara ni betul? Bagi saya betul tak betul, dia dapat capai matlamat dia tak? Kan? Bagi orang lain mungkin tak dapat capai matlamat dia. So cara ni salah bagi dia. Bagi orang yang lain pula, bagi Cik A, dia tak dapat capai matlamat dia. So untuk Cik A cara ni tak betul. Kalau untuk Cik B pula, kan, dia kata dengan cara macam ni saya dapat capai matlamat saya. So bagi Cik B betul lah. Kan, siapa kita pula nak menidakkan betul ke tak betul? Sebagai contoh lah kan saya bagi. Jadi benda ni akhirnya bergantung pada matlamat. Saya selalu ulang pasal benda yang sama kan. Matlamat ada 3 betul. Perkara, tempoh dan nilai. Dapat capai tak? Kalau dapat, betul lah tu. Kan, yang penting halalan dan toiban. Kalau tak dapat capai tu, salah aja tu. Nak tahu betul ke salah ke, kira. Itu je. So kalau dikira 4%, dia dapat bilangan 10%, dia puas hati dengan 6%, okey lah. Bagi dia betul lah. Tapi kalau dia bayar 4%, dia dapat cuma 7%, beza cuma 3%, dia rasa tak puas hati, cara tu salah. Itu je pun. Bukannya susah kewangan ni. Kan, jangan tengok orang sebelah, tengok kita. Kan, kita buat ni dapat capai atau tidak, kewangan kita. Ini bagi saya alat je. Kan, alat. Koperasi ke, ASB ke, emas ke, ni semua alat. Macam kita nak bertukang, kan, kita tengok alat tu tak? Kalau alat kita gunakan tu sesuai, maka sesuai lah untuk kita. Kalau alat tu tak sesuai untuk capai matlamat kita, maknanya tak sesuai lah. Okey, Cik Iskandar bertanya, apa pendapat Tuan kalau orang ambil personal loan untuk settlekan PTN sebab nak clearkan nama? Kenapa nak ambil personal loan bayar PTN clearkan nama? Bayar je PTN, clear lah nama. Itu yang pertama lah kan. Saya tak faham kenapa nak guna personal loan untuk clearkan nama dekat PTN. Sedangkan PTN ni bukannya duit mahal pun, duit murah. Kan, dia punya ijrah baru dalam 1%. Kalau ambil personal loan, dia kena bayar 4%, 5%. Sebagai contoh. Kenapa nak guna duit mahal, bayar duit murah? Kalau ada tunggakan, settlekan tunggakan lah. Nak settlekan tunggakan PTN banyak cara kan. Kita boleh bayar lebih. Kita boleh gunakan duit KWSP untuk clearkan PTN. Kalau isu nama lah yang menjadi isu. Nak bersihkan nama konon sangkut kan. So PTN tak perlu nak dilangsaikan terus. Kalau setakat nak bersihkan nama, bayar je lah yang tunggakan yang tertunggak tu. Dan itu pun boleh pergi ke PTN dan runding. Okay. So post COVID boleh buat lah. Kan sekarang ni mungkin susah sikit nak buat kan. Sebab pejabat tutup kan. Nak pergi ke sana pun tak boleh nak selesai masalah. Tapi kalau selepas ni insyaAllah boleh lah. Okey, Cik Wan bertanya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh share satu contoh kita letak cash pada aset untuk elak inflasi selain hartanah dan saham? Okey, so bila kita sebut pasal aset, so kita kena tengok 3 kriteria tadi lah. Kita kena tengok 3 kriteria satu-satu sebut. Pertama, bagi kita equity tak? Kedua, ada kenaikan nilai tak? Ketiga, ada aliran tunai posisi tak? So itu kena tahu dulu. So baru kita boleh pilih mana satu aset atau tidak. So kalau dia memenuhi kriteria tersebut, dia aset lah. Kan? Contoh, selain daripada hartanah atau saham tak semestinya aset pun. Kalau hartanah tu tak dapat aliran tunai naik positif, kan, equity kita menyusut, kan, nilai hartanah tak meningkat, ada je hartanah tak meningkat. Beli dulu 200,000, sekarang kalau nak jual kan 50,000 pun orang tak beli. Contohlah kan, rumah terbang galai sebagai contoh, tu dah jadi beban kan, tak semestinya. So jangan tengok daripada rupa benda tu ataupun jangan tengok bendanya, tengok apa benda tu buat. Kan, kalau dia bagi kita 3 tadi tu, maknanya dia aset lah. Saham pun sama, tak semesti saham tu aset. Tak semesti saham tu harta kan. Kalau saham tak ada dividen, kan, nilai dia semakin menyusut. Sebagai contoh, equity kita dalam saham tu mengurang, itu kan ya harta, itu beban. Kan, itu kena dipastikan dahulu. Dah dipastikan itu dan memang kita harta lah tu. So tak kisahlah. Lepas tu sama ada dia boleh mengatasi inflasi atau tidak, itu kita kena kira lah. Contoh, berapa kenaikan nilai yang kita dapat daripada harta tersebut. Adakah nilai dia melebihi kadar inflasi? Sebagai contoh. So kalau inflasi dekat Malaysia katalah 5%, 60%. Bila saya sebut inflasi di sini, inflasi barangan Sebab selalunya kalau kita beli tu, kita beli barangan, betul tak? Kan? Contoh makan, pakaian, tempat tinggal, contohnya tu kan. So perkara-perkara utama dalam hidup, kesihatan kan.
So kalau duit yang kita letak pada satu-satu tempat yang dinamakan harta, peningkatan itu adakah dapat mengatasi kos-kos sara hidup tadi? Kalau jawapan dia, dia mengatasi inflasi lah. Kalau jawapan dia tidak, dia taklah mengatasi inflasi. Kenapa saya tak sebut exactly? Sebab benda tu boleh bertukar. Kalau saya sebut tanah, dia boleh jadi aset, dia boleh jadi beban. Kalau saya sebut saham pun sama juga. Kalau saya sebut perniagaan pun sama juga. Perniagaan boleh jadi harta atau perniagaan boleh jadi beban. Sebab akhirnya bukan benda tu yang menentukan dia harta ke, dia beban ke. Apa benda tu buat yang menentukan dia harta atau beban. Okey, saya harap ramai yang faham lah. Okey. Okey, Cik Lia bertanya, boleh beli rumah waktu kawan ni atau tunggu harga turun? Okey, kita tak tunggu harga turun. Kita bukannya tunggu harga tu harga rumah tu turun tak turun. Kita cari rumah yang memenuhi kriteria yang kita nak. Itu je kan. Dia turun ke, dia tak turun ke, does not matter. Itu tak ada kena-mena pun. Kalau katalah turun dapat beli below market value, dia bonus. Bagi saya dia bonus. Soalan sekarang ni, kita beli hartanah tu sebab apa? Kita mesti ada matlamat tertentu. Matlamat tu mesti jelas. Kalau kita beli hartanah untuk buat pelaburan, kan mesti ada ciri-ciri pelaburan dia. Kan mesti ada nombor-nombor dia. Kita cari berapa? Kita cari nilai dia 200,000. Kita cari 30% below market. Kita cari kadar sewa 10%, ROI dia setahun. Kita cari sekian. So ada banyak kriteria. So kalau ia memenuhi kriteria, beli je lah. Tak kisahlah dia gawat ke, tak gawat ke kan. Sebab kita cari sesuatu yang kita nak. Yang memenuhi kriteria piawaian kita. Faham tak? Masalahnya sekarang you tak tahu piawaian you apa. Ramai orang tak tahu. So nak kena tahu itu dahulu. Barulah kita boleh cari bendanya. Kan contoh, cik tadi simpan duit okey tak? Memanglah okey kan. Tapi you nak simpan berapa? Untuk tujuan apa? Kan bila? Kan kat mana? So benda tu nak kena jawab dulu. Dan barulah kita tengok okey, simpan duitnya and so on. Faham tak? So ramai orang keliru tentang dia cari benda dulu kan. Kita tak cari benda tu last kan. Kita kena pasti kita ni nak apa. Dalam hidup ni setiap orang dia mesti ada matlamat dia kan. Matlamat hidup tu kena jelas. Dah ada matlamat hidup, automatik dia ada matlamat kewangan, ada matlamat keluarga and so on. So kalau itu tak ada, memang susah lah nak ke hadapan. Okay, Cik Nas, apa khabar? Harap semua okey, sihat walafiat semua. Apakah PRS? Perlukah PRS berbanding dengan life insurance? PRS ni bermaksud private retirement scheme atau skim persaraan swasta. Lebih kurang macam itulah. Jadi PRS ni banyak di offer atau ditawarkan oleh syarikat atau organisasi swasta. Okay. Ini adalah alternatif kepada KWSP misalnya. So KWSP tu kita boleh kata sebagai PRS lah. Tapi yang diwujudkan oleh kerajaan untuk orang swasta. So selain daripada KWSP, ada banyak lah skim-skim lain yang sekarang ni tumbuh macam cendawan kan. Kita boleh labur dan tabung dekat situ. Okey, kalau nak berbanding dengan life insurance itu dua perkara yang berbeza. Ini macam tanya kasut dengan selipar. Memanglah dua-dua tu kita boleh pakai dalam pergi jalan. Tapi selipar Jepun tu lainlah kegunaan dia kan. Mungkin untuk masuk tandas. Kasut tu mungkin kita nak, mungkin nak jogging ke kalau guna kasut jogging. Ataupun kasut nak pergi ke duyung kahwin. Sebagai contoh. Okey, so dia berlainan fungsi lah dengan plan. Life insurance ni untuk bagi perlindungan jika berlakunya kematian ataupun cacat kekal sebagai contoh. Berbanding dengan PRS ni dia mati ke, cacat ke, tak apa ke, sampai masa adalah duit seketul kita dapat macam KWSP tu. Lebih kurang. Okay. Cik Karu Azhar. Semua orang-orang familiar je, orang-orang tu je yang tanya tak? Yang lain-lain tu tak tanya ke apa? Dia tengok orang lain lah. Tanyalah kan, bukan setiap kali orang tanya ni saya kena dengan bayaran. Ni kira untung lah juga ni, free je saya jawab. Kan, kalau ahli ulun insan tu nak kena bayar beratus-ratus nak jadi ahli ulun insan, nak kena coaching one to one. Tapi bezanya saya tolong capaikan matlamat kewangan diorang lah kan. Macam ni
soalan dia lah. Okey, Tuan nak tanya, sekarang dah ada robo-advisor syariah pertama di Malaysia, Wahid. Dia bukannya yang pertama di Malaysia. Kan? So, itu marketingnya statement tu. Kan? Syariah compliant, robo-syariah compliant pertama. Yelah, tak spesifik kat Malaysia. Sesuai tak melabur di situ untuk orang yang tak erti melabur Bursa Malaysia? Dia punya konsep dia bukan macam unit trust. Konsep dia lebih bukan macam tu. Okay, dia tengok dari sudut indeks dan sebagainya. Dia tak tengok individual stock dengan lain. Lepas tu dia tengok kita punya risk assessment. Kalau kita berisiko rendah, dia akan laburkan pada satu kumpulan equity atau satu kumpulan saham yang berisiko rendah. Contoh tu. Kalau kita medium, dia labur kat kawasan medium lah. Kalau high, dia labur dekat kawasan high. Dia tengok kita punya selera risiko kita lah dalam pelaburan. Sesuai tak sesuai tu bagi saya dia tengok kita punya matlamat lah balik. Kan kita nak, ini alat. So alat ni macam kita bertukang. Kan janganlah tanya saya macam jadi kalau kita guna pahat sesuai tak? Jawapan saya mestilah kata sesuai. Kan kalau guna tuku besi okey, paku okey. Oh okey. Kalau guna pisau okey, pisau pun boleh. Kan gergaji boleh. Soalan sekali nak buat apa dengan benda-benda ni? Nak buat apa? Kan, matlamatnya apa? Saya nak buat geban ayam. Okey, kalau nak buat geban ayam, tak payah pakai chainsaw. Macam tu lah lebih kurang. Kan, pakai tuku besi, paku dengan gergaji. Kan, dengan papan terbuang, settle lah. Dah boleh buat geban ayam. So, persoalan ni sama macam ni. Nak pakai robo-advisor ni untuk apa? Nak capai matlamat apa? Apa yang kita nak capai? Itu dulu. Matlamat dulu, kemudian baru alat. Bukan alat dulu. Alat ni kita boleh cari. Sesuaikan dengan matlamat. Janganlah kita guna alat, baru nak sesuaikan alat tu pula nak sesuaikan dengan benda yang kita buat. Susah lah kan. Patutnya matlamat dulu. Dan baru kita cari. So alat ni macam vehicle, macam kenderaan. Kan? Banyak kali saya ulang pasal benda ni. Okey, matlamat tu macam destinasi. Kita kena tahu kan, kita nak pergi ke mana. Mesti ada alamatnya. Dah tahu alamat ni nak ke mana, barulah kita cari kenderaan yang sesuai sampai ke alamat tersebut. Semua yang bertanya saya setakat ni, semua tanya pasal alat. Okay, tak ada seorang pun cakap pasal destinasi dia ke mana. Sebab kebanyakan orang dia tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Itu yang jadi masalah utama. Okay. Ni pun sama juga ni soalan seterusnya. Tuan, simpanan ESB, tabung haji, unit trust atau beli emas, mana paling bagus? Sama juga. Kan, nak pergi mana Cik Yus? Cik Kak, oi, nak pergi mana sekarang ni? Okay, tentukan matlamatnya. Ke mana nak pergi? Then baru kita boleh pilih alatnya. Sebab kalau you tanya alat, kan, tak pernah lagi saya jumpa seorang salesman yang dia kata produk dia tak bagus. Kalau ada, tolong tunjukkan kat saya. You jumpa orang jual ASB kata dia bagus. You jumpa akak kaunter tabung haji tu, dia kata tabung haji bagus. Kan, you jumpa penjual emas kata bagus. Semua salesman akan kata produk dia bagus lah. Persoalan ni sekarang ni kita kena faham kan tujuan tu. Bukan alat tu. Tujuan tu untuk apa. Kan. So contoh dia macam you bawa kereta, you punya cermin kereta kelabu. So cermin kereta you kelabu, then baru kita fikirkan macam mana kita nak membersihkan cermin kereta kita. So masa tu baru cari alat. Kan, nak beli cleaner ke, nak tukar wiper ke, kan, ataupun nak basuh kereta ke, kan, itu alat. Tapi kalau kita tak ada tujuan, for example, cermin kereta kabur lantak hujan garang, clear lah. Tak payah buat apa-apa pun, betul lah, bila hujan garang, clear lah cermin kereta tu. Faham tak analogi saya? Saya nak bagi orang mudah faham ni. Kan, saya tak nak pergi sangat kepada arah teknikal. Arah teknikal kan lagi orang penting. Okay, alat dulu. Matlamat dulu, kemudian baru alat. Right? Cik Abdul Hafiz, ya saya tuan. Apa soalannya? Kereta ada 3 biji, 1 cash buat pakai, 2 loan buat sewa. Saranan Tuan Zadi, bagaimana zaman ekonomi muncing ni? Kalau masih lagi nak buat bisnes kereta sewa, lasaikan hutang kereta sewa tersebut. Sebab kalau tak boleh nak sewa dengan kita senyum. Kereta tak ada orang sewa dah sebulan dah. Kita tak ada masalah pun. Bukan nak kena bayar apa-apa pun kereta tu. Cuba kalau kereta tu masih lagi hutang, lepas tu kita tak boleh nak sewa kereta. Siapa pula nak pergi bayar duit kereta tu tiap bulan? Okay? Sebab, sebagai contoh lah kan. Sebab dia bagi macam ni.
ada dua loan buat kereta sewa. So baiklah saya loan kereta sewa tersebut. Jadi kalau katalah tak boleh nak sewakan kereta, dia tak mengganggu aliran tunai. Lebih kurang macam ni lah. Bayangkan kalau kita ada perniagaan, kita ada 10 orang bekerja. So bisnes tu kata masa COVID ni tak boleh nak buka. Kerajaan kata masih lagi kena bayar pekerja. Okey. Betul lah tu. Tapi bayangkan kalau bisnes tu daripada awal tak ada bekerja. Everything run automatic, run bagai robot. Contohlah. So kerajaan kata okey lah, kena tutup bisnes selama sebulan sebabkan COVID. You rasa dia terkesan tak? Dari segi aliran tunai memanglah duit tak masuk. Tapi waktu yang sama dia pun tak ada duit keluar. Sebab dia tak payah bayar gaji pekerja dia. Sebagai contoh. So sama lah kes macam ni lebih kurang. Kalau kita katalah gunakan kereta ni sebagai alat untuk menjana pendapatan. Okay, ni alat menjana pendapatan. You ada kereta, you sewakan untuk jana pendapatan. Dan kereta you sewakan tu tak ada cost. You tak happy. Mesti you suka kan? Kereta tu tak ada cost, you dapat masuk income je. Why not? Berbanding dengan, okay, kereta tu masih ada cost, kena bayar itu, kena bayar ini, kena bayar ansuran, tapi tak ada kemasukan. Which is tak ada orang sewa, for example, for whatever reason lah. So macam mana tu? Kereta tu macam mana risk? Macam mana pula kita nak serve dia? Kan? Macam mana pula kita nak kena bayar bulanan dia? Sebab tak ada income masuk. Okay? Itu saranan saya lah. So macam mana nak selesaikan hutang kereta? Itu kita kena tengok. So kita kena tengok dari sudut kewangan, macam mana kita boleh strukturkan kewangan tu untuk membolehkan kita melaksanaikan hutang kereta tu dengan cepat. Okey, Cik Wajar tanya, saya buat SBI sampai 12 akaun. Masih untung jika dividen lebih tinggi daripada bank, tapi kalau lebih rendah daripada bank, saya jual. Sebab tu cara saya simpan. Kalau tak, duit entah ke mana. Tu pulang lah, saya tak kata benda tu salah pun. Nak rolling ke apa, bagi saya ni semua kaedah. Saya satu kaedah, kalau sesuai untuk anda. Ada orang tak sesuai, kan? Dia tak boleh nak urus sampai 12 akaun ke. Macam saya pun boleh cakap benda yang sama. Saya menguruskan 70 biji tanah, kan? Duit sewa saya sebulan pun dah ratus-ratus ribu. Contohlah kan. Itu kaedah saya lah, itu cara saya. Itu yang sesuai untuk saya. Dan saya tak kata dekat orang lain, you kena ikut cara saya. Tak. Sebab tu masing-masing ada matlamat. Bila dah ada matlamat, dia baru kita cari alat yang sesuai untuk capai matlamat tersebut. Kan? Macam Tuan Wajar, mungkin bagi dia susah untuk dia menyimpan sendiri. Sebab dia takut kalau ada duit, benda tu burn. Dia lah untuk dia. Macam saya pula, saya tak ada masalah untuk menyimpan. Sebab saya memang tak simpan duit. Duit saya tu, saya memang bisa rolling ke bisnes saya dan ke harta saya, ke aset. So, saya tak ada buat simpanan tunai. Saya tak perlu untuk simpanan tunai. Sebab kebanyakan aset saya boleh liquidated tanpa perlu menjual aset tersebut. Itu cara yang saya guna. Dan itu yang saya tahu, yang saya faham. Okay? So, buat sesuatu yang you faham. Jangan buat sesuatu yang orang lain faham. Yang you tak faham, you cuba ikut. Tak boleh, kan? Cuma persoalan sekarang ni, apa saja yang kita buat, kan, yang kita gunakan kaedah ke alat ke teknik apa ke, persoalan utama adalah tanya diri sendiri, dapat capai tak matlamat aku? Dapat tak capai matlamat yang aku nak capai ni? Kalau jawapan dia, saya pun tak tahu matlamat dia apa jadi, then itu, saya tak boleh nak jawab lah, kan? Kalau tidak sampai bila-bila pun you akan berkejar-kejaran. Faham tak? Berkejar-kejaran. Macam seekor kucing yang ujung ekor itu kita ikat dengan ribbon ke atau apa, so dia nampak ribbon, dia kejar ribbon tu, tapi sebenarnya dia kejar ekor dia sendiri. Dia pusing macam tu sampai dia penat, lepas tu kan dia meleleh lah. Contoh macam tu. Kan dah penat, kejar ekor sendiri. So sebelum benda tu berlaku, baik kita tanya diri kita sendiri, aku buat semua ni untuk apa, kan? Dapat ke sampai ke destinasi yang aku nak pergi? Kalau jawapannya saya pun tak tahu destinasi ke mana, dia memang susah lah. Dan apa saja you buat, you tak akan sampai kat email destinasi. Kan? You aja yang tahu destinasi you ke mana, kan? Bukan saya kata Cik Wajar Timur lah, saya bagi general macam tu. Jadi semua orang kena tengok lah matlamat kewangan dia macam mana. Diri sendiri, okay? Bukan tengok orang lain. Okay. Cik Wajar, Cik Nas. Cik Wajar, Cik Nas. Orang sama yang tanya. Tanyalah yang lain-lain tu. Okay, unit trust saya beli dengan keluaran EBF ada satu tu unrealized loss 7K. Macam mana tu? Nak withdraw loss ke kat banyak? Jawapan dia sama je. Pusing-pusing sama je. Kan? Rasa-rasa dengan masih lagi meletakkan duit tu dalam you punya unit trust tu dapat capai tak you memang matlamat?
Saya tak tahu matlamat you apa tau. Saya tak tahu you ambil matlamat apa. So persoalan tu akan balik-balik kepada persoalan tu. Okay, kalau kata duit saya hilang RM7,000 jadi tak dapat capai matlamat tu, then you cut loss lah. Sebab nanti kan habis lagi duit tu. Tapi kalau rasa tak apa jadi sebab matlamat saya pun lagi 30 tahun. Duit ni memang saya nak tinggal kat sini sampai 30 tahun. Saya dapat kiraan. Kalau dia loss sampai 30 tahun pun saya masih dapat capai matlamat saya. Okeylah, kekalkan lah. Tapi kalau kira-kira tak sampai seperti mana yang kita nak, then cut loss. Ambil duit tu, pergi labur kat tempat lain yang boleh bantu kita capai matlamat kita. Okay? Okay. Ada word of caution bagi ahli urinisan, jangan pula you all keliru atau pening kepala dengan jawapan saya ni. Sebab jawapan saya adalah menjawab soalan. Faham dia bukan menstrukturkan keseluruhan kewangan. Kalau ahli urinisan, saya tengok dari sudut keseluruhan kewangan dia. Saya bukan tengok daripada sudut, oh ini ada SB, atau ni ada hartanah, okey, ini ada tak ada, saya tak tengok satu-satu. Saya tengok keseluruhan, lepas tu saya akan tengok matlamat kewangan dari sudut keseluruhan. Dan baru kita susun, okey? So, mana ahli urinisan, jangan macam pening-pening pula, macam tengok, apa cik saya tak beritahu benda yang sama masa kita berkongsi dengan dia. Memanglah tak sama, sebab lain orang, lain situasi dan keadaan. Okey, dan saya cuma menjawab soalan yang ditanyakan. Okey, so tolong jangan keliru. Jadikan ni sebagai sesi pembelajaran je. Okey, kalau rasa boleh ambil. Kalau rasa macam pening, kita tolak tepi. Nanti boleh tanya saya privately dalam WhatsApp group anda. Okey, lebih mudah macam tu. Alright. So, soalan seterusnya, Cik Muhammad Nizam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada personal loan installment dalam 900 lebih berbaki 8 tahun. Dan juga kereta dalam 500 baki 6 tahun. Ada tak cara kaedah untuk selesaikan lebih awal? Buat masa ni saya ada baki duit dalam tangan 400 setiap bulan. Ada banyak kaedah yang boleh selesaikan hutang ni. Okey, satu cara paling mudah ialah kita jual je lah personal loan ni. Kita boleh jual personal loan. So, katalah personal loan daripada Maybank, kita kena kira rate dia berapa and so on, baki hutang berapa. So, baki hutang tu kita boleh jual ke bank lain. Tak ada masalah. Okey. Dan daripada bayar 900 sebulan, mungkin you cuma bayar 700 saja lepas tu. Jadi kita dah ada extra 200. 200 dengan 400 dah extra 900. Okey. So kereta pula kita boleh buat benda yang sama kan. So kita boleh jual kereta tu pada pasangan sebagai contoh. Jadi kereta tu loan dia akan jadi kecil. So bulanan akan jadi kecil. Duit lebihan kita boleh simpan. So duit lebihan kita simpan tu mungkin kita simpan untuk 20 bulan. Kan 20 bulan tu kita boleh lansaikan hutang kereta. Sebagai contoh lah, sebab saya tak tahu dia punya angka berapa jadi saya mungkin membebel macam mana pula jadi boleh buat macam tu. Yelah sebab dia pun tak bagi maklumat lengkap kan. So saya bagi contoh je lah. Okay. So boleh buat cara macam tu. Banyak je cara lain. Cuma saya tak boleh lah nak beritahu semua cara sebab saya tak tahu mana satu yang sesuai untuk anda kan. Lagi satu kan dengar saya punya penerangan, you balik jadi pening. Nak buat cara A ke, cara B ke, cara C ke, cara D. Susah. Sebab tu bila kita nak strukturkan semua kewangan, so kita kena tengok dari sudut keseluruhan. Kan income berapa, baki hutang berapa, ansuran bulanan berapa, matlamatnya apa, dan baru kita susun. Okey, start daripada matlamat dulu, baru kita cari alat yang sesuai, kemudian baru kita susun. Kaedah ni saya namakan dia masa, M-A-S-A. Okey, masa. Okey, M tu matlamat, A tu analisa kewangan, S tu baru cari solusi, A yang last dia tu baru alat kewangan. Okay, so jadi matlamat, analisa, solusi, alat. Dia bukan ada alat, lepas tu cari solusi, lepas tu baru nak analisa, lepas tu nak tengok capai ke tak capai matlamat. Itu dah jadi asam, bukan jadi masa. Okay. Alright. So, macam mana nak buat semua ni? Dia bergantung lah kan. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok buku saya. Sebagai contoh, boleh tengok video saya yang sebelah ni. Kan sebagai contoh ataupun jadi ahli urinisan itu pulang Melayu lah. Okey, kalau nak saya tengok secara rambam macam tu kena ada detail lah, kena maklumat tu lebih lengkap. Okey, kalau ASB not good for long term, tuan recommend sepadan cara macam mana tuan? Adakah beli emas, gold, physical gold? Saya tak menyimpan. Kalau tanya saya tak simpan duit tu. Kalau untuk you, saya tak boleh recommend apa-apa sebab saya tak tahu matlamat you apa. Faham tak? Kalau kata nak simpan pun untuk apa? Tapi saya secara peribadi, saya memang tak menyimpan. Because dia tak mencapai matlamat kewangan saya.
Saya fokus pada pembinaan harta. Kan, saya every day, every week, every month saya fikirkan cara macam mana nak kembangkan harta yang sedia ada. So saya tak fikir berapa banyak saya nak simpan. Itu untuk saya Itu untuk saya. Sebab saya tahu matlamat saya apa. Okay? Untuk anda, permulaan ni, bagi mereka yang tak tahu, cari matlamatnya dahulu. Jangan cari alatnya. Contoh, okay, dalam 5 tahun ni apa yang aku nak capai? Kan? Matlamat 3. Perkara, nilai, tempoh. Perkara, 5 tahun aku nak kahwin. Okay, tulis kat situ, nak kahwin, perkara dia. Tempoh 5 tahun. Okay, berapa dia perlukan untuk kahwin? 25,000. Kan? Tak susah pun. 25,000 bahagikan dengan 5 tahun, bahagikan dengan 12 bulan. Jadi kalau you boleh tolak tepi RM416 setiap bulan, 5 tahun, dah ada lah duit untuk kahwin. Itu dinamakan sebagai matlamat kewangan. Faham tak? Cara dia yang tadi. Kan, matlamat dulu. Saya tak kata macam, oh simpanlah duit dalam 500 bulan. Ya, untuk apa? Tujuan ni untuk apa? Kalau tak tahu tujuan untuk apa, destinasi tu ke mana, you tak boleh simpan duit tu. Kan? Sebagai contoh macam Cik Wajar tadi lah. Dia cuma buat benda tu sebab dia takut duit dia hilang. Dia tak boleh menyimpan. Pendapat saya, dia tak boleh menyimpan tu sebab dia tak tahu destinasi ke mana. Dia tak tahu dia nak capai apa. Kalau dia tahu dia nak capai apa, dia tak akan keluarkan soalan macam tadi. Sebab dia tak tahu dia nak capai apa, jadi dia fikir daripada duit tu hilang je, baik aku guna semua alat-alat ni kat tepi. Nanti-nanti lah kemudian-kemudian aku fikirkan. Kemudian-kemudian tu mungkin dapat capai lah, mungkin tak lah. Mungkin kan, malam ni tidur besok tak boleh buka mata, kita tak tahu. So there's a lot of variable. Okay? Jadi kalau fikir pasal nak letak duit tu kat mana, bagi saya benda tu secondary. Itu benda last lah baru boleh fikir. Fikirkan dulu nak capai apa dalam tempoh masa tertentu. Kan, you punya matlamat hidup ni apa? Apa benda nak capai dalam masa 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Setiap orang berbeza, tak ada orang yang sama. Dan benda ni berubah-ubah. Kan, you plan sekarang untuk 5 tahun, katalah untuk kahwin. Katalah umur sekarang 23 tahun. Campur 3, 5 tahun, 28 nak kahwin. Sebagai contohlah, itu antara matlamat you. Tapi tetap masuk tahun ketiga dah berubah. Kan, tengok-tengok macam, alamak, aku ni rasa bukan lelaki lah, rupanya aku ni gay, tak jadi kahwin lah. Sebagai contoh lah kan. So, dah tukar lah. Dan kita kena tengok balik, kena analisa keadaan kewangan semasa dengan matlamat baru yang ingin dicapai. Matlamat lama yang nak kahwin tu dah tak boleh pakai sebagai contoh. Okay, so kena tengok diri sendiri. Okay, Mu. Alright. FZ Ain. Okay. Salam tadi, Waalaikumsalam. Kalau load LPPC, apakah cara untuk kita selesaikan lebih awal dari tempoh pinjaman? Okay. Nak selesai awal dari tempoh pinjaman LPPC, yang pertama kena keluar daripada LPPC. Sebab kalau duduk dalam LPPC, memang sah-sah tak boleh settlekan awal. Sebab dia dah bagi tempoh tu fix. So kalau you nak, you kena keluar. So maknanya kalau loan jadi macam ni, kita kena refinance keluar ke bank. Okay. Cara paling mudah adalah dengan refinance baki hutang sedia ada di LPPSA kepada 15 tahun, okay, ke bank. So contoh dia, kita ambil loan asal 30 tahun. So kita dah bayar 5 tahun. Ada baki lagi 25 tahun. Itu LPPSA. So kita nak selesaikan dengan cepat. So baki hutang kita tu, kita refinance 15 tahun ke bank. So kita dah jimat 10 tahun. Itu langkah paling mudah. Ansuran bulanan ni lebih kurang sama je dengan kita bayar selama 30 tahun tadi. Kenapa? Sebab dia dah berlaku susut hutang, kan? Lepas tu bank pula, macam ketika sekarang ni, boleh bagi rate yang lebih rendah daripada PPSA. Sebagai contoh. So boleh ambil kesempatan tersebut. Okay? Selain daripada tu, jenis loan juga memainkan peranan. So kalau katalah jenis loan anda adalah flexi loan, daily rest, jadi boleh buat bi-weekly payment. So kalau kita buat bi-weekly, bermaksud kita akan buat 13 pembayaran dalam masa setahun. 13 pembayaran lah. Kita dapat buat pembayaran untuk 13 bulan dalam tempoh masa setahun. Okey, sebab apa? Sebab kita boleh buat 56 kali pembayaran. Kalau tidak silap saya, 56 ke atau kurang? Jangan saya kira 365 hari. Okey, bahagi dengan 7, so dapat 52 minggu. Okey, so 52 minggu bagi dengan 2, so kita buat 26 kali pembayaran berbanding dengan 12 kali pembayaran dalam masa setahun kalau kita buat pembayaran bulanan. Okay, sebagai contoh.
Tapi bukan semua jenis loan yang boleh buat macam tu. So bayaran bulanannya sama, okay, tapi frekuensi kekerapan itu berbeza. Jadi loan tu boleh lansai lebih awal. Lepas tu kita tengok apa lagi yang kita ada. Kalau kita boleh buat additional payment sebagai contoh ataupun prepayment dipanggil pun dapat menyelesaikan loan yang awal. Kalau ikut pengalaman saya, kalau kita buat kombinasi antara beberapa perkara ni, selalunya loan rumah boleh selesai kurang daripada 10 tahun lah. So average lebih kurang dalam 7 tahun macam tu dah boleh selesai lah tahun rumah ni. Okay. Tapi kena tengok keadaan dan situasi kewangan anda. Okay. Salam tuan, ada ke cara buat duit melalui EPP, Easy Payment Plan? EPP ni untuk memudahkan kita buat ansuran bulanan mudah kalau kita masih lagi hutang. Jadi daripada credit card sebagai contoh, kena bayar minimal 5%. Jadi kita guna EPP ni, so ansuran bulanan tu jadi kecil. Dan kita ada bayaran fix, ada bayaran tetap. Berbanding dengan credit card biasa, kalau kita cuma bayar minimal 5%, so kita akan berhadapan dengan compounding interest. Jadi kita bayar tu, kita berhadapan interest yang berganda-ganda. So itu kelebihan kita buat EPP sebagai contoh. Kalau isunya masalah hutang kad kredit yang tak boleh nak dia yang tak boleh nak dikontrol ni, tak boleh nak dikawal. Tapi kalau cerita pasal buat duit melalui EPP, saya tak nampak lah cara buat duit daripada EPP. Kecuali you sendiri yang offer servis EPP tu, you boleh charge orang, you buat duit. Tapi saya rasa saya faham maksud anda apa. So anda nak guna duit credit card, keluarkan duit semua daripada credit card, kemudian credit card tu convert jadi EPP, jadi bayaran ansuran bulanan tu jadi kecil, jadi rendah, dan gunakan duit credit card tu untuk melabur ke tempat lain sebagai contoh. Basically you nak leverage lah, you nak leverage penggunaan kad kredit tu. Okay. Saya dah masak dengan aturan kad kredit ni berbelas tahun yang lepas. Dah gunalah semua trik ni sebenarnya. Okay, saya pernah ada 18 kad kredit pada satu masa. Apa benda yang saya tak nak pusing tentang kad kredit, semua dah buat dah. Saya pun ada video tentang kad kredit apa, saya pun tak ingat. Okay. So, soalan saya tentang alat-alat kewangan seperti ini, dia bergantung pada kemahiran kita guna. So, kalau kita mahir tentang penggunaan alat tersebut, kita boleh ambil advantage lah daripada alat tersebut. Saya tak nafikan dia. Tapi kalau kita baru nak belajar, baru nak tahu, baru nak cuba-cuba, takut-takut nanti dia jadi macam pisau dua mata ataupun pedang ada dua mata atau gergaji dua mata kan. Gergaji lah mungkin lebih sesuai analogi tu. Nanti takut kita tolak pun kena, kita tarik pun kena. Okay, so kalau tak mahir, jawapan saya jangan. Nanti takut terjerat diri ya. Tapi kalau mahir dengan penggunaan, you ada pengalaman, boleh buat lah, insyaAllah. Tak ada masalah. Cik Wajah tanya lagi, nak beli rumah untuk sewakan, untuk beli rumah untuk sewaan serta aset anak masa depan, nak beli rumah macam mana? Beli rumah yang menguntungkan. Nak tahu rumah tu untung tak untung, kena kira. Nak kira apa? Nak kira banyak benda. Nak kira ROI, nak kira aliran tunai dan sebagainya. Okey, dan lepas tu baru kita boleh buat perbandingan. Beli dan sewa atau beli tanah dan buat. So kena kira dulu. So kunci kepada kewangan adalah mengira. Kena pandai guna ni. Nama dia calculator sebagai contoh. So kita guna calculator dan kita kira. Tapi kita kena tahu lah apa benda yang kita nak kena kira. So antara formula yang biasa digunakan untuk alat tanah, satu ROI, nombor dua COCR. Okay, ROI adalah return of investment, COCR adalah cash on cash return. So dua ni nak kena kira baru kita tahu pulangan yang kita dapat daripada satu-satu hartanah tersebut, dan sama ada ia dapat mencapai matlamat kita atau tidak. So dia pusing balik-balik macam tu, dapat capai matlamat kita atau tidak. Okey, sebagai contoh, bagi saya kalau dalam kes anak-anak ni lah, bagi mereka yang terlalu concern sangatlah anak saya kan, sebenarnya perkara yang terbaik you boleh buat untuk anak adalah ajar dia instead of you buat dan bagi dia. Sebab kalau you buat dan bagi dia, you mati, dia jual semua benda tu. Serius saya cakap. Okay, sebab bagi dia dapat mudah. Okay, kalau nak ajar anak dan suruh dia buat dan you supervise dia sampai dia mahir, itu lebih baik daripada kita pula sibuk-sibuk pecah kepala, pecah pinggang, nak buat-buat semua ni, nanti besok konon-konon nak bagi ke anak. Sebab dia takkan appreciate dia, percayalah.
kan. Kalau rasa tak percaya nak buat juga, buatlah, bukan harta saya pun. Okey, tapi kalau kita dah pergi pun tak guna kan, dia nanti pergi macam tu sahaja. Alright, so Encik Ashrafuddin, okey, Tuan, peluang monetary yang diberikan ketika musim COVID ni, apa yang boleh kita lakukan agar kelebihan diberikan tak sia-sia malah menambah nilai sepanjang tempoh PKP ni? Simpan lah. Simpan lah saudara, bukannya lama, 6 bulan je pun. Semua kelebihan kerajaan bagi, kalau kita tak terkesan, untuk orang yang tak terkesan, ambil semua, kumpul-kumpul, letak kat satu tempat. Biar duduk kat situ dan diam. Relax dulu. Kita tengok 6 bulan lagi apa yang berlaku. So dalam hal kewangan ni kita kena sabar. Okay, dalam tempoh sekarang ni bukannya boleh buat apa sangat pun. Kan, pejabat tanah pun tutup. Kan, kalau kata macam, ada orang kampung saya nak jual tanah murah-murah. Dulu RM1,000, saya nak jual RM5,000 je. Kan, boleh lah kan, kita boleh sign berapa dokumen, letak deposit sebagai contoh, tapi tak boleh nak selesaikan urusan tu. Pejabat tanah tutup, pejabat peguam tutup, sebagai contoh. So, bagi saya ambil sikap tunggu dan lihat. Kalau ada duit, saya conserve dulu. Duit ni semua saya simpan dulu kat tepi. Nak sementara 6 bulan, bukannya lama pun. Lepas tu kita tengok, kalau sesuai untuk laksanakan hutang, saya laksanakan hutang. Kalau sesuai untuk tambah harta, saya tambah harta. Kalau sesuai untuk dapat beberapa peluang, saya gunakan tu untuk beberapa peluang. So dia bergantung pada keadaan dan situasi. Tapi buat masa sekarang ni, saya tak nampak lagi apa-apa peluang yang betul-betul menonjol lah dengan lain. Tapi saya tetap juga mencari peluang. Semua orang tengah mencari peluang kan. Tetapi kita create dia lah kat tepi. Tapi kalau nak tunggu peluang tu muncul macam tu, tak nampak lagi lah. Okay, itu daripada pandangan saya. Okey, Cik Muhammad Syahidan. Assalamualaikum tuan. Salam. Saya nak tanya, kalau duit monetary campur dengan simpanan sendiri pada bulan 9 boleh gunakan untuk melabur hutang jahat sekali? Boleh. Tak masalah. Saya kata tadi lah. Simpan dulu, lepas tu kita tengok. Kalau sesuai, kita buatlah. Dapat capai matlamat kita nak. Contoh kalau matlamat kita untuk lansaikan hutang, duit tu cukup untuk lansaikan hutang bulan 9 ni, lansaikan je lah. Tak salah pun. Okey, Cik Anis Syariah bertanya, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Simpanan duit monetary sesuai dibuat tadi? Inilah. Dah tanyalah saya dah jawab lah kan. Okay, sekejap laju pula bila tekan ni, terus naik ke atas. Mana pula tadi? Okay, okay, salam tuan, boleh share tuan pakai streamer apa ya? Oi, nak tahu, kena bayar. Tak adalah, ini dinamakan StreamYard. Okay, so boleh cari StreamYard. Apa lagi? Kejap. Soalan. Cik Hafiz, okay, tuan jadi apa maksud jual hutang yang ada dalam video tuan? Saya tak faham. Boleh tuan uraikan? Banyak terma yang digunakan oleh pihak bank. Okay, terma yang biasa digunakan oleh pihak bank adalah refinance. Tapi terma tu bagi saya tak berapa tepat sebab refinance sahaja merujuk kepada pembiayaan semula hutang. So saya suka guna terma jual hutang. So jual hutang bermaksud saya tengok baki hutang sedia ada tu dan saya akan jual kepada pihak lain. Dan pihak lain ni tak semestinya bank. Sebab kalau refinance dia merujuk kepada bank. Tapi kalau saya kata jual hutang, ia boleh ke mana-mana saja. Saya bagi contoh, katalah kita pakai kereta, kan, kita bayar sebulan RM1,000. Tapi baki hutang kereta tu RM30,000 je. Kan, buat apa kita nak bayar RM1,000 kalau baki hutang dia RM30,000. Dan kita tengok hutang kereta tu ada masih lagi nilai, katalah RM35,000. So kereta tu kita boleh jual je kepada pasangan. So kita jual pada pasangan RM35,000 sebagai contoh. Dan pasangan pula ambil loan baru RM30,000. So tutuplah loan lama kita. Tapi bayaran bulanan mungkin jadi RM350. So daripada bayar sebulan RM1,000, sekarang kita bayar RM350. So kita jimat RM650. So kenapa nak jimat RM650? Sebab lebihan ahli tunai RM650, mungkin kita dapat selesaikan kita punya PTPN yang ada baki RM5,000 sebagai contoh lah kan. So kita strukturkan balik kewangan ni supaya ianya bagi kelebihan dekat kita. Lepas tu kita tengok juga, kita buat kiraan. Oh, baki hutang kereta saya tu ada 3 tahun lagi jadi. Kalau saya jual kat isteri saya, dia ambil lagi 9 tahun, benda tu dah panjang jadi 12 tahun. Betul. Itu kalau kiraan awal. Tapi kalau kita dapat guna duit tu kan sebagai modal atau lebihan untuk kita selesaikan hutang-hutang kecil, dan hutang kecil tu nanti
lebihannya pula kita gabungkan, dapat selesaikan balik hutang kereta tu dalam tempoh masa katalah 18 bulan, bukankah itu lebih laju, lebih cepat berbandingkan dengan nak ikut program bank yang selama 36 bulan sebagai contoh. Bila saya explain macam tu, nanti you bela. Sebab you tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab tak ada kat depan mata kan. Saya cuma boleh bagi senario dan keadaan dia saja sebagai contoh. Okay? Sebab tu kita boleh jual hutang. Dan semua jenis hutang boleh dijual. Okay? Cuma kena nak tahu cara dan kaedahnya saja. Ada jenis hutang yang kita boleh jual terus. Contohnya macam kereta tadi. Baki hutang kereta kita boleh jual dekat isteri. Contohlah kan pasangan kita. Itu jual terus. Tapi kalau katalah macam personal loan, kita tak boleh nak jual personal loan terus kepada siapa-siapa, betul tak? Jadi apa yang kita buat, kita refinance personal loan tu kepada, kalau kita ada bank A, kepada bank B. So bank B akan beli baki hutang kita. Okey, cuma jangan terperangkap dengan overlap. Nampak? So benda ni bergantung pada terma, bergantung pada apa benda you nak buat. Kalau overlap, you akan buat pembiayaan baru semula. So kalau baki hutang dia 80,000, hutang asal 1,000, silap-silap bank kata boleh, cik boleh ambil balik 100,000, dapat ekstra 20,000. So hutang you takkan langsai sampai bila-bila lah, sebagai contoh. Okay, so kena tengok keadaan tu sesuai atau tidak. Okey, Cik Zunaidi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Cara terbaik untuk capai matlamat settle hutang jahat 1K dalam masa sama dapat beli rumah 2 atau 3 tahun. Kenapa nak kena tunggu 2-3 tahun? Kenapa tak beli rumah sekarang? Cuba fikir sikit. Kenapa pula nak settlekan hutang jahat 100,000 lepas tu nak beli rumah dalam masa 2-3 tahun? Kenapa tak beli rumah sekarang dan settlekan hutang jahat tu terus? Cuba fikir. Kan? Ada tak cara nak buat itu? Mestilah ada. Sebab tu nak kena belajar. Okey, Cik Helmi. Assalamualaikum. Saya menyimpan 1,000 sebulan bermakna 12,000 setahun dan RM 60,000 dalam masa 5 tahun. Itu sekiranya saya simpan cara biasalah. Kemudian saya nak jadikan simpanan 1K menjadi 120,000. Ada cara tuan? Senang je kan. Tak payah simpan boleh dapat 120,000. Kan? Kalau sebagai contoh lah, ada banyak cara lain. Tapi ni sebagai contoh. Saya terus beli rumah je 120,000. Saya cari rumah yang saya boleh beli dengan harga 120,000. Market value mungkin 150,000. Okay, saya markup loan tak payah keluar 1 sen pun. Lepas tu saya sewakan 800 bulan. Rumah ni saya bayar kat bank katalah 650. So saya tak keluar duit 1 sen, orang lain tolong simpan dengan untuk saya. Tak payah tunggu 5 tahun. Okay, cara lain. Cara lain kena cari lah. Sebagai contoh. Kan? Okay, Wan Sis. Tuan, apa pandangan dan nasihat tuan dalam keadaan ekonomi negara hujung tahun ni? Ada peluang-peluang yang ada untuk memastikan keluar mencukupi? Pendapat saya lah, kita kena cari pendapatan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Selain daripada tu, kena tingkatkan ilmu tentang kewangan. Okay, penuhkan kepala ni dengan macam-macam ilmu kewangan, ilmu pelaburan, belajar. So ini adalah aset nombor 1 kita dalam ni. Okay, dalam ni adalah kita punya harta utama. Tapi ini juga boleh jadi beban. Bukan semua yang ada dalam ni boleh jadi harta. Kalau kita aplikasikan apa yang ada dekat dalam ni, apa benda yang kita belajar ni, kita aplikasikan, kita buat dan membuahkan hasil, ni memang satu aset yang terbaik kita ada. Tapi kalau saya dah pernah pergi seminar, saya dah baca buku kan, Sifu tu pun saya pernah jumpa lah. Okay, kau buat tak? Tak. So ini jadi beban. Baik ambil ni, letak dekat ujung lutut tu. Sebab sama je. Sebab tak guna kan. Sebagai contoh. Okay, tapi ini kalau dapat di-enhance, that's terbaik. Sebab semua orang berjaya, dia mula dari sini dulu. Dia bukan tak mula dengan duit. Dia mula dari sini. Sebab ini ada, boleh jadikan duit. Duit ada, ini tak ada, itu duit gone. Habis macam tu je. Okay. Alright, so tingkatkan pengetahuan, kemahiran dan skill. Cari pendapatan kedua, lepas tu belajar cara macam mana nak kembangkan duit sedia ada melalui pelaburan atau perniagaan. Okey, Cik Mukri, salam tuan. Maklumat saya nak beli kereta dan ada simpanan kahwin. Okey. So, berapa nilai kereta nak beli? Bila nak beli? Bila nak kahwin? Berapa diperlukan untuk kahwin?
Okay. Saya ada 2 hartanah. Cumanya saya tak tahu cara nak kembangkan untuk dapatkan maklumat kereta dan duit saya tu. Lepas tu saya tanya, dia mesti ada nilai berapa. So contoh dia paling mudah macam ni lah. Saya nak beli kereta 40,000. Okay. So saya ada 2 hartanah. Okay. Satu hartanah tu nilai dia 500,000. Tapi baki hutang dia dalam 150,000. Dan rumah saya yang satu lagi tu nilai dia 250,000. Baki hutang dia 220,000. Okey, jawapan saya jual lah dua-dua. So satu rumah tu dapat 50,000, beli kereta 50,000. Selesai satu matlamat. Okey, satu rumah tu you jual dapat 30,000. Ada duit 30,000, boleh kahwin. Selesai lah. Dapat capai matlamat anda. Kan, matlamat menghalalkan cara selagi cara tu halal. Okey, tapi saya tak sanggup pula nak jual rumah saya je tadi. Isu dia kewangan bukan sanggup tak sanggup. Isu dia kewangan bukan boleh tak boleh. Isu dalam kewangan ni sanggup ke tidak. Kalau you sanggup, you dah dapat capai matlamat tu. Kan, kalau tak sanggup, tak dapat capai matlamat tu. Ada tak cara lebih baik? Memanglah ada. Persoalan dia sekarang, saya tak ada data. Saya cuma boleh bagi contoh. Sebab apa? Sebab itu je yang maklumat yang diberi. Betul tak? Kan, takkan saya nak cerita pasal penjagaan sebagai contoh. Takkan saya cerita pasal saham, tak ada kena-mengena kot dalam soalan ni. Kan, saya tak ada data dia. So, saya cuma boleh jawab berdasarkan apa yang data yang diberi. Okay. Okay, Cik Rizam tanya, Assalamualaikum Abang Z. Salam warahmatullahi. Apa maksud Abang Z aset mudah cair? Berapa lama tempoh Abang Z boleh stabil dalam kewangan? Soalan dahsyat. Apa aset mudah cair? Okay. Aset tu tak adalah cair macam lilin tu. Kan, aset tu aset lah, dia kekal lah kan. Tak kisahlah aset tu berbentuk macam mana. Bila kata mudah cair ni maknanya dia punya aliran tunai tu, dia punya cash tu mudah cair. Maknanya kita boleh keluarkan tunai daripada aset tersebut. Faham tak? Okay, tanpa kita perlu menjual aset tersebut. Okay, saya bagi satu contoh mudah. Tak semestinya cari ini, nanti kan semua orang pergi buat pula. Tak adalah, saya nak bagi contoh je. Okay, contoh kalau katalah you ada hartanah, kita refinance hartanah tersebut dengan nilai semasa. So bila kita refinance, kita dapat duit tunai. Katalah kita refinance dapat 50,000. Tapi hartanah tu kita tak payah jual pun untuk dapat 50,000. Kemudian penyewa kita akan bayar bulanan yang meningkat tu. Bagi contoh, kita tetap juga macam biasa. Tapi sekarang kita dah ada extra 50,000. Itu maksud saya mudah cair. Tapi adakah saya perlu menyimpan 50,000? Ataukah saya perlu menyimpan 1,000 sebulan untuk dapat 50,000? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab saya tahu saya ada equity atau nilai setara tunai saya dalam hartanah tu bernilai 50,000 yang saya boleh keluarkan. Contoh ni tadi. Ada tak cara lain nak buat? Memang ada. Semua benda ada banyak cara kan. Tapi ini contoh. Okay. So berapa lama tempoh saya untuk stabil dalam kewangan? Kewangan saya tak pernah stabil. Sampai hari ni tak stabil. Tak ada orang pun yang anggap kewangan dia stabil. Yang ada bilion tu pun tak anggap dia stabil. Kalau dia rasa dia stabil, dia tak buat apa yang dia buat. Jeff Bezos tu dah lama bersara. Tak juga kan. Dia kembang juga perniagaan Amazon itu. Biarpun dia dah tak tahu lah nilai berapa ratus bilion lah. Sebagai contoh kan. Tak ada stabil. Selagi manusia ni hidup, dia ada matlamat dia nak capai, selagi itulah dia akan buat. Manusia ni adalah satu spesies yang kata apa, yang tak pernah puas dengan apa yang dia ada. Kita dah dibuat macam tu daripada azali dengan kata lain. Orang yang menimba ilmu takkan puas dengan ilmu yang dia nak timba. Sampai bila-bila dia akan cari ilmu. Mungkin duit bukannya priority bagi dia. Okay, dia cari ilmu. Kan, sebagai contoh. Orang yang nak cari duit, sampai bila-bila pun akan cari duit. Orang nak cari agama, dia sampai bila-bila pun cari agama. Tak puas. Kan? Itu manusia. Dia takkan ada perkataan stop. Dia stop tu bila dia mati je lah. Okay. Apa lagi? Soalan. Okay. Okay. Saya ada soalan yang saya skip bukan sebab saya tak nak jawab soalan anda,
tapi bagi can dekat orang lain satu. Lepas tu soalan ni berulang-ulang. Jawapan tu saya dah bagi pada minit-minit yang sebelum ni. Mungkin lepas ni boleh rewind balik selepas FB Live. Okay? Sebab ada yang mungkin masuk lambat Okay, Cik Asraf bertanya, salam tuan, salam. Saya ada simpanan emas dalam 10,000. ASB baru setahun. Lebihan gaji 500. Masa saya nak beli rumah pertama. Ada solusi ke tuan-tuan? Beli je lah. Kalau nilai dia dah sama macam mana yang nak. Kan? Saya tak tahu lah rumah pertama you beli ni rumah macam mana. Kalau soalan dia, kalau katalah nilai dia 100,000, dah boleh belilah. Tu ada duit 10,000 dalam emas tu. Letak lah sebagai deposit. Dah boleh beli. Kan? Atau kalau tak nak deposit, cari rumah yang bawah market value. Boleh markup. Duit 10,000 yang so-called emas tu boleh bayar lawyer ataupun kos tambahan lain. So tak ada masalah pun kalau nak beli hartanah ni. Adakah itu satu-satunya cara? Tak adalah, banyak cara lain lagi. Dan lagi satu, perlu ke beli hartanah? Saya pun tak tahu. You memang teramat nak beli rumah pertama ni sebab apa? Okay. Okay, Cik Asraf ni tadi Asraf ke kan? Bukan Okay. Dia lah kot. Sebab bila saya mention matlamat, baru nak tulis matlamat kan? Okay. So matlamat nak fokus pada keluarga. Fokus lah. Kalau tak ada duit pun boleh fokus pada keluarga. Fokus pada keluarga tak seperti kena ada duit. Kedua, nak selesaikan hutang nilai 600,000. Personal loan, PL tu personal loan, LR tu apa? Loan rumah. Yalah kot, mungkin loan rumah. Manfaat ketiga, buka kebun, ternak kebau. Apa cara terbaik untuk saya capai pendapatan? Apa terbaik untuk saya capai dengan pendapatan bawah 1,000? Boleh, tak ada masalah. Jual lah semua ni. Jual lah semua. Jual rumah, tak ada loan rumah. Sewa. So selesai lah hutang rumah. Personal loan. Personal loan saya pun tak tahu nilai dia berapa kan. Itu kita boleh restructure personal loan tu untuk langsaikan lebih awal. Lepas tu nak fokus pada keluarga. Fokus je lah. Kan sekarang pun boleh fokus pada keluarga. Sebab saya pun tak tahu kenapa you rasa tak boleh fokus pada keluarga. Kan, dah dikit lah masa. Kan, setiap hari 2 jam ke. Boleh lah fokus pada keluarga. Bagi contoh. Ada tak cara lain? Ada. Semestinya ada. Tapi saya menjawab soalan berdasarkan maklumat yang ada. Cik Ruhaizah. Okey, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Mana yang lebih bagus? Bayar lebih sedikit dari jumlah bayaran bulanan atau lebihan tu kita kumpul dan bayar setahun sekali untuk mengurangkan risiko loan? Bergantung pada jenis loan. So ada loan yang kita boleh pecahkan dinamakan bi-weekly payment. Itu kalau loan tersebut daily rest, okey, ataupun kadar keuntungan atau kadar di interest dia dikira setiap hari. So itu kita boleh buat bayaran 2 kali sebulan dengan pecahan bayaran ansuran bulanan. Contoh dia kalau bayar bulanan 1,000, kita bayar 500 untuk minggu pertama, 500 untuk minggu ketiga dan begitulah seterusnya. Jadi setahun kita akan bayar sebanyak 26 minggu. Tak hisap saya. Bersamaan dengan 26 bahagikan dengan 4, apa tu? 26 bagi 4 lah. 52 kan? So bahagi dengan 7, apa pula ni? Mengarut tu lah tadi. 52 minggu setahun. Kalau 365 hari. So 52 minggu, kalau bahagikan dengan 12, salah bagi 12 sekejap. 365 hari bahagikan dengan 7 hari dapat 52 minggu. So 52 minggu ni kalau 1 bulan ada 4 minggu. Betul. So kalau bagi dengan 4, saya dapat 13 bulan. Okay. So macam seolah-olah saya bayar 1 bulan ekstra. Tapi sebenarnya dalam tempoh 365 hari. Itu loan jenisnya tu lah. So ada loan jenis term loan. So term loan ni bayar lebih ke, buat apa ke, dia macam tu juga, dia tak bergerak. Okay. So kalau jenis term loan, lebih sesuai untuk buat principal reduction. Ataupun kita bayar seketul macam tu untuk mengurangkan baki hutang pokok. Kemudian hutang pokok tu kita refinance kepada bank lain untuk kekikan bulanan dia, ataupun kita refinance untuk pendekkan tempoh dia. Dia bergantung pada strategi yang nak pakai sebagai itu. So dia bergantung pada jenis loan yang you nak langsaikan. Okey. Apa lagi soalan? Okey, Ismet bertanya, kalau nak lansai hutang guna equity jika ada rumah yang disewakan bagaimana?
Kalau nak nasihat hutang guna equity, jika ada rumah yang disewakan macam mana? Ya je lah rumah akan sewa. Tak ada masalah pun. Equity tak menyentuh pun pasal sewa rumah. Contoh nak nasihatkan hutang kereta. Boleh je lah ambil equity tu keluar daripada rumah dan nasihatkan hutang kereta. Tapi sebenarnya apa yang you buat adalah you memindahkan hutang kereta ke dalam rumah. Okey, jadi sebenarnya hutang kereta tu tak lansai. Sebenarnya nampak berjalan saya. Tapi sebenarnya hutang rumah akan bertambah. Okey. Sebagai contoh. Okey, Cik Zul Hamim tuan, maaf tanya, saya beli buku dah 2 minggu, masih belum dapat lagi. Okey, tempoh penghantaran buku dalam tempoh masa 30 hari bekerja. Terutama dalam musim PKP ni ada berlaku kelewatan. Okey, jadi nak tahu status penghantaran anda, sila semak dalam channel Telegram yang disediakan untuk pembeli buku. So macam mana nak masuk channel Telegram? Semak email pengesahan pembelian. Dalam email pengesahan pembelian, terdapat link yang boleh memudahkan anda untuk pergi ke channel Telegram tersebut. Okey, jadi bila beli hari tu akan dapat 2 email. Satu, resit pembelian. Okey, resit pembelian, itu email pertama. Kemudian beberapa saat kemudian atau seminit kemudian dia akan terima email kedua daripada Urus Insan. Ini daripada sistem yang automatik, kita tak buat secara manual. So email daripada Urus Insan tu adalah email panduan. Dia bagi pengesahan pembelian, terima kasih sebagainya kerana beli buku, dan berikut adalah panduan-panduan untuk mendapatkan tracking contoh, untuk dapatkan bonus dan sebagainya. Jadi semak email anda. Kalau tak ada dalam folder inbox, ada kemungkinan masuk dalam folder spam. Okay? Tak ada dalam folder spam, mungkin kena block kalau guna email syarikat. Selalunya kalau email syarikat ni, masalah utama dia kena block. Kalau tak dapat juga, ada kemungkinan alamat email yang salah. Contoh, aku punya email @gmail.com. I tu tertinggal. So kami terima banyak benda-benda macam tu. Ada satu huruf tertinggal lah, dot tak ada lah, benda macam tu. Lepas tu dia kata dia tak terima. Okay? Tapi sebenarnya ada berlaku kesalahan-kesalahan terus. Benda macam ni lah. Okay? Kalau masih juga tak, you confirm memang semuanya perfect tapi masih lagi tak terima email tersebut, sebagai contoh, tak tahu jumpa kat mana, dah hilang ke apa. So sila buat aduan, email aduan anda ke aduan@urusinsan.info. Admin teknikal yang bertugas akan membantu anda. Kalau tak ingat email ni, tak ada masalah, pergi dekat laman web urusinsan.info, pergi type dekat aduan tu, pergi tekan butang aduan tu, nanti dia akan keluar, type je lah apa aduan anda, tekan send, okay, nanti sampai dekat admin saya, bila mereka akan semak dan come back to you lah dengan kata lain. Okay. Okey. Cik Azlan bertanya, saham sekarang bagus ke? Guna moratorium tu blue chip? Mana nak beli blue chip lah. So bagi saya satu je kan. Saham ni sama lah. Dia alat macam yang saya sebutkan sebelum-sebelum tadi Dia satu alat. So dengan membeli saham tersebut, cuba tanya diri sendiri. Sebelum belilah sebenarnya, tanya diri, kalau aku beli saham ni, dengan membeli saham ni, dapat capai tak matlamat? Kalau jawapannya ya, beli lah. Kalau jawapannya tak tahu lah. Tak tahu tu kena belajar. Kan, kena buat kira-kira dulu, kena pastikan. Kalau tidak nanti kan, kalau kita letak duit kita kat situ, tiba-tiba sesuatu berlaku yang kita tak seperti mana yang kita nak, petang kita marah. Tapi sebenarnya benda tu bukan salah benda tu pun, salah kita lah. Sebab kita tak tahu benda yang kita nak. Okay. So sebelum, ini terbuka pada semua lah, terbuka pada semua. So sebelum kita buat apa-apa daripada sudut kewangan, okay, kata nak beli emas ke, nak simpan ESP ke, nak beli rumah ke, nak settlekan hutang ke, okay, tanya dalam diri, boleh capai tak matlamat aku kalau aku buat semua ni? Kalau jawapan dia boleh, teruskan. Kalau jawapan dia, aku pun tak sure matlamat aku apa. Nak kena cari itu dahulu. Cari matlamat kewangan anda dahulu, pastikan matlamat dia apa, kemudian baru patah balik dan tengok alat apa yang sesuai untuk capai matlamat tersebut. Okay. Alright. So saya jawab soalan terakhir. Sebelum kita tutup lah, sebab ini dah lebih pada sejam Okay, Cik Saidi bertanya, Tuan Saidi, ya saya, apa maksud jual balik kereta kepada pihak insurans? Mana boleh jual balik kereta kepada pihak insurans? Pihak insurans kerja dia bukannya untuk beli kereta anda. Kan, ini saya rasa mungkin
sebab tak mampu bayar, lepas tu nak bagi kereta tu semula kepada pihak bank, maknanya loan tu kepada pihak bank supaya bank boleh relong kereta tersebut, selesaikan hutang dia, dan kalau ada masih berbaki mungkin kena top up sikit. Mungkin itu yang dimasukkan. Tapi kalau jual balik kepada pihak insurans, kita tak boleh jual balik kepada pihak insurans kecuali kereta tu total loss lah. Kereta tu hilang ke, kereta tu accident ke, jahanam terus tak boleh buat apa, bolehlah kita claim daripada pihak insurans sebagai contoh. Tapi kalau disebut jual semula kepada pihak insurans tak beli kereta okay. Last question, Cik Musli Hamizman bertanya, salam tuan, Waalaikumsalam, selain teknik snowboard, teknik apa yang digunakan untuk melahirkan hutang? Ada banyak, okay? Ada lebih kurang 9 kaedah, 7 saya ajar secara terbuka, boleh dapatkan dia dalam video ni, okay? Video yang keluar ni, okay? So dia punya link ada di ruangan deskripsi video live ni, boleh tengok kat situ. Koleksi video cara melahirkan hutang, 7 cara bagaimana melahirkan hutang. So 7 saya ajar secara terbuka, 2 saya simpan kat sini. So 2 biasanya saya tak ajar. Sebab apa? 2 tu saya reserve untuk yang blacklist, yang along, yang muflis biasanya. Okay, sebab teknik tu bahaya sikit. Nanti kan kalau ada orang lain guna apa semua kan, dia kata ni Cik Zaidi ajar ni kan, padahal kita tak sesuai dengan cara dia. Okay, so kalau serius nak belajar, boleh tengok video tersebut lah. Okay, sebab kalau saya nak ceritakan kat sini, kita memang tak cukup masa lah kan. Sebab video tu pun dah dekat 5 jam lebih. Takkanlah kita nak cerita kat sini lebih kurang 5 jam kan. Agak-agak lah juga. Okay. So, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Saya mohon maaf sekali lagi sebab tetamu saya pada malam ni tak dapat nak menghadirkan diri atas sebab-sebab yang tak dapat yang dielakkan. InsyaAllah kita akan postpone tajuk 101 cara ataupun bijak cukai, cara untuk menjimatkan cukai atau cara 101 cara untuk mengurangkan bayaran cukai peribadi dan juga perniagaan. Okay. Beliau minta maaf sangat-sangat sebab tak boleh hadir dengan kita. Jadi itulah dia kan. Kita postpone lah, kita cari tarikh lain yang lebih sesuai untuk beliau. Okey, bagi mereka yang nak dapatkan buku forensik kewangan ni secara percuma, okey, saya setiap malam video ni akan dipilih lah, akan pilih pemenang mereka yang bertuah untuk dapatkan buku ni. Okey. Jadi bagi mereka yang dapatkan buku ni secara percuma, apa yang anda perlu lakukan adalah hanya share video ni, okey, komen sikit, tag kawan-kawan, kemudian screenshot. Okey, screenshot nak buat banyak kali pun tak apa. Contoh ni mula-mula dia tag kawan ABC, okey, lepas tu dia screenshot, letak dekat ruangan komen. Kemudian dia tag lagi kawan yang lain pula, okey, dia screenshot, dia letak kat komen. Kalau you nak ada chance banyak kali untuk menang buku ni lah, okey. Buku ni special sikit yang tak ada jual kat kedai. Sebab apa? Sebab dia datang dengan kata-kata imah daripada saya, okey, dengan tanda tangan saya sekali dengan tarikh. Okey, dia very special compare dengan beli kat kedai ataupun beli secara online. Sebab benda tu tak ada kan. Kalau beli secara online, saya nak kena beli semua, wah jenuh. So ini hanya untuk pemenang sahaja. Okey. So yang minggu lepas saya dah umumkan pemenang. Setakat ni saya rasa dah hampir lebih 20 orang lebih, nak kata 30 orang yang dah menang sebab setiap malam keluar kan. So bagi mereka yang nak dapatkan buku ni secara percuma, tak kisahlah siapa anda. So tolong buat macam yang saya mention tadi, tag, like, share, kemudian screenshot, letak kat ruangan komen, nanti admin saya akan pilih mereka yang betul. Alright, so untuk itu terima kasih banyak-banyak pada hadirin-hadirat semua kerana bersama dengan saya. InsyaAllah malam besok kita ada tajuk menarik juga. Kita punya tajuk lebih kurang berkenaan dengan bisnes internet. Ni siapa yang nak dapatkan kemudahan ataupun nak cuba untuk bisnes internet, ada banyak kemudahan yang diberikan oleh kerajaan untuk mencuba bidang ini. So malam besok harap-harap tetamu saya tak ada masalah dan kita berbicara dengan beliau bagaimana organisasi beliau dapat membantu orang ramai untuk beralih arah kepada digital ekonomi dengan kata lain, okay? Sama ada individu ataupun syarikat. So menarik malam besok, insyaAllah.
So untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidi Ismail, jurutera forensik kewangan anda. So kita jumpa lagi malam esok insyaAllah. So jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga. Harap semuanya selamat, dapat kita semua mengalami PKP ni dengan baik. Okay, so kita jumpa lagi malam esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.